Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pelajaran kita hari ini kita akan mulakan dengan bab 2, matematik tingkatan 2. Tajuknya ialah pemfaktoran dan pecahan algebra. Dan pecahan dalam bab ini ialah yang pertama 2.1. Kita akan belajar tentang kembangan. Sebelum tu ada sedikit sejarah algebra ni. Menurut buku berjudul Al-Jabr wal Muqabalah yang ditulis oleh seorang ahli matematik berbangsa Arab, Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Dia inilah bapa algebra. Dia yang memperkenalkan perkataan algebra ni. Dan banyak sumbangan dia dalam bidang algebra, matematik lah secara umumnya. Untuk 2.1 dalam dia 2.1.1 Kembangan ungkapan algebra. Ungkapan algebra ni awak telah pun pelajari dalam semasa di tingkatan 1. Dalam ungkapan algebra ada nombor dan juga pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni ialah suatu nilai yang tidak diketahui dan biasanya kita tulis dengan menggunakan huruf. Contohnya 3x, 2y, 4m. Itu ialah ungkapan algebra. Jadi ini tingkatan 2 ni kesinambungan daripada apa yang awak dah belajar dalam tingkatan 1. Kembangan ungkapan algebra bermaksud hasil pendarapan satu atau dua ungkapan dalam kurungan. Dengan mudahnya kita tengok contohlah. Pendarapan satu ungkapan dalam kurungan. Tengok contoh tu. 3 dalam kurungan 2x. Seperti yang kita dah belajar sebelum ini, kalau ada tanda kurungan dan nombor di luarnya, itu maksudnya adalah operasi darab. 3 kurungan 2x itu bermaksud 3 darab 2x. Jadi satu ungkapan dalam kurungan. Dalam kurungan itu ada satu ungkapan sahaja, iaitu 2x. Jadi dia akan ditulis sebagai 3 darab 2x. Jadi nombor kita boleh darab. Awak dah belajar ni. 3 darab 2 ialah 6. Jawapannya ialah 6x. Pendarapan dua ungkapan dalam kurungan. 4 kurungan 2x tambah 3. Awak lihat dalam kurungan itu terdapat dua ungkapan. Ungkapan pertama 2x. 2x ni ialah ungkapan algebra. Tambah 3y. 3y ni ungkapan biasa je lah, bukan algebra sebab tidak ada pemboleh ubah. Jadi 4 kurungan 2x tambah 3 ni bermaksud 4 akan didarab dengan semua ungkapan yang terdapat dalam kurungan. 4 darab 2x, kemudian tambah 4 darab 3. Dan jawapan dia ialah 4 darab 2, 8. Jadi 8x. Tambah 4 darab 3, jawapannya 12. Boleh tak kita tambah 8x tambah 12 jadi 20x? Kita tak boleh tambah. Sebab apa tak boleh tambah? Sebab dia tidak mempunyai sebutan yang sama. 8x, dia ada pemboleh ubah x. 12 tidak ada x. Jadi awak tak boleh tambahlah. Kita biarkan jawapan 8x tambah 12. Itu 2.1.1. Kita nak tahu saja maksud kembangan itu apa.
Okey, 2.1.2 kita khusus kembangan dua ungkapan algebra. Apabila melakukan kembangan, setiap sebutan dalam tanda kurungan mesti didarab dengan sebutan di luar kurungan. Sebelum itu, imbas balik. Ini saya rasa awak dah tahu ni. Dah belajar dah ni. Sekolah rendah pun dah belajar ni. Kalau suatu integer ataupun nombor positif, darab nombor positif. Okey. Jawapannya mestilah tanda positif ataupun operasi tambah. Okey, kalau positif darab negatif, okey, dia akan menjadi negatif ataupun tolak. Kalau negatif darab positif, kalau simbolnya tak sama seperti di atas tadi, kita jawapannya ialah tanda negatif ataupun tolak. Kalau simbolnya sama, negatif darab negatif, okey, simbolnya ialah tambah ataupun positif. Okey, kita tengok contoh. Contoh yang sebelum dalam slide tadilah 4 kurungan 2x tambah 3. Okey, tengok kita darab 4 yang berada di luar kurungan, kita darabkan dengan 2x yang berada di dalam kurungan. Kita tulis sama dengan apa? 4 darab 2x. Tuliskan di dalam kurungan sebab kita ada beberapa operasi. Okey, itu yang pertama. Ada satu lagi ungkapan dalam kurungan, iaitu 3 kan? Jadi apa yang kita akan buat? Sama juga 4 darab 3. 3 tu positif kan? 4 darab 3. Ditulis lagi selepas tambah kurungan 4 darab 3. Okey, kita sentiasa buat operasi tambah. Okey, 4 darab 2x tambah 4 darab 3. Jadi kita darablah. 4 darab 2, 8. 8x tambah 4 darab 3, 12. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Okey, 3 kurungan 4pi tolak 2. 3 kurungan 4pi tolak 2. Okey, dengan langkah yang sama, kita darab dahulu. 3 darab 4pi. Tulis kurungan 3 darab 4pi. Satu lagi, ada 2. 2 itu dia ada simbol tolak. Kita anggap tolak itu sebagai nilai negatif. Okey, jadi kita tulis lagi 3 darab 4pi ni tadi. Yang ini tulis tambah 3 darab negatif 2. Kita tulis 3 darab negatif 2. Perhatikan 2 ni kita ambil dari tolak 2 ni. Kita anggap tolak tu jadi negatif. Jadi apa jawapannya? 3 darab 4 pi ialah 12pi. Okey, kemudian yang ini 3 darab negatif 2, awak akan dapat jawapan negatif 6. Jadi 12pi tambah negatif 6. Kalau tambah bertemu dengan nilai negatif, dia akan jadi simbol tolak lah. Okey, sama macam yang ini. Kalau tambah bertemu tolak, dia jadi tolak. Tolak bertemu tambah, dia jadi tolak juga. Jadi kita tulis lagi 12pi tolak 6. Okey, awak dah belajar ni dalam masa di tingkatan 1. Jangan kata tak pernah belajar. Okey, ini lagi contoh. Contoh ni boleh didapati dalam buku teks. Okey, contoh C, negatif 5b kurungan A tambah 3. Okey, jadi macam ni negatif 5 darab A. Ni kurungan negatif 5 darab A. Satu lagi negatif 5 darab 3.
Negatif 5 darab 3. Sebab dia simbol positif, jadi kita tak perlu tulis darab positif 3 lah. Positif tu tak perlu ditunjukkan. Kalau negatif perlu. Okey, jadi kita darab negatif 5B darab A. Dia akan jadi negatif 5AB. Kita susun semula, pun boleh ubah ikut urutan AB. Tambah, okey, apa hasil dalam kurungan negatif 5B darab 3? Negatif darab positif, kita dapat negatif lah kurungan ni. Dalam kurungan ni, negatif 15B. Okey, negatif 5A, B tambah kurungan negatif 15. Apa akan dibuat dengan yang ini? Kita mesti jadikan dia satu simbol sahaja. Simbol yang kita guna ialah simbol tolak. Jadi negatif 5AB tolak 15B. Okey, itu C. Contoh D pula, ini melibatkan pecahan. Jadi sama juga, jangan takut bila awak tengok pecahan. Aduh, ni susah ni. Buat dahulu, okey. Jadi kita darab. Darablah macam biasa. Negatif 2y per 3 darab 9. Tulis dulu. Jangan takut tulis. Macam ni. Negatif 2y per 3 darab negatif 3. Ambil sekali ni. Yang ini negatif 2y per 3 darab negatif 3. Satu lagi, negatif 2y per 3 darab positif 6. Ini. Okay, lepas kita tulis, baru kita tengoklah operasi darab pecahan itu. Saya ni tak perlu saya ajar lagi. Awak dah pandai dah. Sepatutnya dah tahu benda ni. Pecahan, darab pecahan. Penyebut kita boleh mansuhkan dengan pengangka yang kita darab itulah. 3 dengan 9. Ini sifir 3. Okay. 3 bagi 3, 1. 9 bahagi 3, 3. Okey. Sama juga ini. 3 bagi 3, 1. 3 bahagi 3, 1. Jadi ini akan mendapat negatif 1Z. Sama juga ini. 3 dengan 6. Okey, jadi didarab negatif 2Y darab 3Y. 2 darab 3, 6. Y darab Y, sebab dia boleh ubah yang sama, dia jadi Y kuasa 2. Okey, tambah. Negatif darab negatif akan jadi positif. Jadi positif. 2Y darab 1Z. 2Y darab 1Z. Jadi 2YZ. Kita gabung sekali. Okey, last sekali. 2Y, negatif 2Y darab 2. Jadi negatif 4. Negatif 4XY. Okey, kalau positif dengan negatif, dia akan jadi simbol tolak. 4X tambah Y. Okey, saya harap jelas penerangan ini. Okey, satu lagi contoh. Kalau melibatkan dua tanda kurungan. Dua tanda kurungan. A tambah 2 dalam kurungan. Okey, satu lagi kurungan A tambah 1. Sama juga. Okey, saya nak awak tengok betul-betul. A dalam kurungan yang pertama, dia akan didarab dengan kurungan yang kedua. Macam inilah. Awak ikut tengok anak panah. Tengok anak panah. A darab A, kemudian A darab 1. A darab A. A darab 1. Tambah. Saya silap tulisnya. A darab A yang ini. A darab 1 yang ini. Saya terbalik kedudukan dia. Okey, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua ialah 2 ini pula. 2 ni positif kan. 2 darab A. Yang ini 2 darab 1. Yang ini. Okey, jadi kita kurungkan dan tambah. Okey. Kemudian kita darabkanlah. A darab A akan menjadi A kuasa 2. 2 darab A menjadi 2A. A darab 1 jadi 1A. 1 tidak perlu ditulis. 2 darab 1, 2. Okey, adakah ini jawapan akhir? Kita kena perhatikan. Ada atau tidak ungkapan yang mempunyai sebutan yang sama. Maksud saya ialah pemboleh ubahnya sama. Okay. Ada 2A dengan A ni sama. Kenapa A kuasa 2 tidak termasuk? Sebab A kuasa 2 tu dia mempunyai kuasa lah. Pemboleh ubahnya tidak sama. Jadi kalau ada yang sama 2A tambah A, kita boleh selesaikanlah 2 tambah 1. 2A tambah 1A. Dia akan jadi 3A. Jadi jawapannya 2A kuasa 2 tambah 3A tambah 2. Okey, satu contoh yang kedua. Sama. 2X darab negatif 4. Kita tulis 2X darab negatif 4 pula. Negatif Y, sorry ya. Okey. Kemudian satu lagi 2X darab 1. Tambah kurungan 2X darab 1. Okey. Seterusnya pula negatif 2. Kita ambil sekali simbol ini. Negatif 2 darab negatif Y. Tambah kurungan negatif 2 darab negatif Y. Tambah satu lagi negatif 2 darab 1. Okey, dah ditunjukkan. Okey. Kita darablah, selesaikan yang dalam kurungan dahulu. 2X darab negatif Y, kita akan dapat negatif 2XY. Okey, nombor positif darab nombor negatif akan menjadi nombor negatif, simbol tolak ataupun negatif. Tambah 2X darab 1. Dapat semula 2X lah sebab darab 1. Negatif 2 darab negatif Y. Negatif darab negatif akan menjadi positif. Okey, positif 2Y. Tambah 2Y. Tambah, okey, negatif 2 darab 1. Negatif darab positif. Negatif. Kita akan dapat negatif 2. Tambah negatif 2. Okey. Kemudian, tengok ada tak sebutan yang serupa? Tidak ada sebutan yang serupa. Jadi, adakah itu jawapan akhir? Kita kena selesaikan yang ada dua tanda ni lah. Tanda positif dengan negatif ni. Kalau satu positif, satu negatif, akhirnya mesti negatif yang menang lah. Okey. Dan negatif. Okey, contoh yang ketiga, kalau soalannya macam ni, kurungan 2X + 3 ada kuasa 2. Maksud kuasa 2 ni ialah dia adalah dua kurungan yang sama. Yang sama isi lah, sama. Ungkapannya sama. Kita tulis dia semula sebagai 2X tolak 3 kurungan 2X tolak 3. Dan operasinya masih sama lah. 2X darab 2X. Tambah 2X darab negatif 3. Tambah 2X darab negatif 3 darab 2X. Tambah lagi negatif 3 darab negatif 3. Ini saya lupa nak buat kurungan. Jadi darab 2 darab 2, 4. X darab X, X kuasa 2. 4X kuasa 2. Tambah negatif 2X darab negatif 3. 2 darab 3, 6. Negatif 6X. Tambah negatif 3 darab 2X. Sama juga. Negatif 3 darab 2, negatif 6X. Tambah
Negatif 3 darab negatif 3. Negatif darab negatif positif. Okey. 9. Ni. Jadi tengok lagi ada tak sebutan yang sama, pemboleh ubah yang serupa? Ada X ni. Jadi kita selesaikan. Negatif 6X tambah negatif 6X. Kalau tak pasti, tekanlah kalkulator. Negatif 6, simbol tambah, negatif 6. Okey, jangan kata tak pandai lagi, tekan kalkulator. Negatif 6 tambah negatif 6. Awak akan dapat negatif 12. Okey, negatif 12 X. X awak tak perlu tekanlah dalam kalkulator. Awak tekan nombor 6 saja. Negatif 6 tambah negatif 6. Dapat negatif 12. Kemudian selesaikan simbol tu pula lah. Tambah dengan tolak. Tukarkan jadi tolak semuanya. 4X kuasa 2 tolak 12X tambah 9. Okey. Itu contoh. Dan ini ialah latihan yang awak boleh cuba untuk uji kefahaman. Muka surat 26. Soalan nombor 2. A, B, C, D, E, F. Dan soalan nombor 3, A, B, E, F, H, I. Okey, sekian. Terima kasih.